بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك مما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada malam ini. Allah taala bagi taufik dan bagi hidayah pada kita boleh tupik jalan lari daripada rumah ke masjid, ke Baitullah. Kita sembahyang maghrib, lepas tu tunggu pula nak sembahyang esok. Maka di celah-celah kita duduk nak tunggu sembahyang esok di masjid ni, banyak kelebihan dia. Di antaranya Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Nah, dia tak ada berat, dia tak ada cuma tunggu nak sembahyang esok. Bila kita tunggu nak sembahyang esok, kita muzakarah ilmu tu tambah lagi kelebihan dia dan ganjaran dia. Kalau kita duduk saja lepas maghrib sementara esok tu pahala banyak. Dan apatah lagi kita duduk dalam majlis muzakarah, majlis ilmu pula, berlipat ganda lagi. Malaikat sentiasa buka sayap dia, kita duduk di bawah naungan sayap dia, rahmat dia. Malam ini malam yang ke-18 Rabiul Awal 1437 29 Februari. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mari sambung sekali lagi tentang riwayat hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak ulama-ulama dia kata kita nak jaya dunia, kita nak dapat keredaan Allah di akhirat, tak dapat tidak dengan melalui Nabi. La budda min aidin Nabi. Tak dapat tidak dengan melalui Nabi. Karena Allah utuskan Nabi sebagai penunjuk, sebagai bagi hidayah kepada kita. Nah, sebab tu kena dengar, kena baca, kena kaji, kena tahu. Dengar lepas daripada dengar dengar pula. Nabi dia bukan orang biasa. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini ialah Nabi. Jadi pada minggu yang lalu kita muzakarah sikit banyak berkenaan dengan susah payah Nabi kita semasa dia bekerja usaha ajak orang semua punai lari, orang semua berada di Makkah dulu. Nah, setelah dia dilahirkan, orang yang mula-mula Nabi kita diberi percayaan ialah Abdul Muttalib. Cik dia. Nah, ayah dia tak ada dah, cik dia beranak ubik, dia tengok dengan cik. Ayah tak ada semasa Nabi itu dalam perut lagi. Nah, beranak ubik, dia dengan cik. Cik telah bela sapa kepada duduk dengan keadaan yatim. Nah,
Lepas pada itu duduk dengan ibu dia tahu, ibu dia mati, galih dia duduk pada chair dia, sampai 8 tahun. Dan chair dia mati, galih dia duduk pula dengan bapa saudara dia, Abu Talib. Duduk dengan Abu Talib telah lama, hampir 40 tahun dengan Abu Talib. Jadi pada minggu yang lepas kita dengar sikit sebanyak bagaimana orang musyrikin Mekah dia buat nyanyi kepada Nabi, dan salah satunya buat ejek-ejek, buat sena-sena, buat hina kepada Nabi. Ketika Nabi duduk semaya, dia dimisah buat ngaji diletakkan bagian. Itu salah satu. Di antaranya ada biasa cekik tekak Nabi, ambil kain lepas, mari balut tekak Nabi, ambil cekik tekak. Ada juga riwayat ada yang sahih juga. Itu senang daripadanya. Jadi setelah daripada Abu Talib mati, jadi Abu Talib mati ini umur Nabi kita hampir-hampir 50 tahun. Umur Nabi kita hampir 50 tahun, iaitu tahun yang ke-10 daripada kenabian. Allah Ta'ala bangkit Nabi kita umur 40 jadi Rasul, jadi Nabi. Duduk 10 tahun pula lepas pada itu Abu Talib mati. Abu Talib mati bulan Rajab, tahun yang ke-10 daripada Nabi kita jadi Nabi. Kemudian daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, lepas tu mari sampai bulan Ramadan. Apabila sampai bulan Ramadan tu pula, Aisyah ni Khadijah isteri Nabi itu mati pula. Jadi mati Abu Talib, mati Khadijah, seolah-olahnya Nabi putus tangi dua putus dia. Orang yang ada bantu dia, orang yang ada tolong dia, orang yang ada pokok dia, dua orang ni. Khadijah dengan harta dia habis putus Nabi. Abu Talib dengan kehormatan dia dan dengan saksi dia yang orang Mekah percaya pada dia, dia pun tameng dia pokok Nabi. Jadi apabila Abu Talib mati, tahun yang ke-10 daripada kenabian, maka ulama-ulama sejarah dia panggil Amul Husni, tahun yang paling sedih bagi Nabi. Jadi Nabi seolah-olahnya tak ada dah nak tupai dia selain daripada Allah. Nak tupai Abu Talib, pak saudara mati, nak tupai isteri yang kaya, isteri sudah mati. Sebab itulah lepas pada itu dia beralih daripada Mekah pergi minta tupai di orang Taif. Harap kata orang Taif terima, boleh terima Nabi kita. Setelah Abu Talib mati, setelah Khadijah mati, dia pergi kepada Taif. Harap kata orang Taif nak terima. 10 hari dia di Taif, tak ada soleh untuk terima seluruh Nabi kita, sehingga Nabi kita boleh dia akan ada di situ. Dalam tahun yang 10 tu dia panggil tahun Amul Husni, paling buka cita sekali, kerana Abu Talib dan Khadijah mati. Jadi bagaimana Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi kita, dia bagi bantuan kepada Nabi semasa Nabi duduk di Makkah Mukarramah. Ketika Nabi kita hijrah mai ke Madinah, Aisyah isteri Nabi baru ni, dia kata Nabi sebut-sebut semua kebaikan Khadijah ni. Kecek sikit goyak kebaikan Khadijah, kecek sikit goyak kebaikan Khadijah. Aisyah kata bahir tu yauman, satu hari satu ketika tu dia rasa cemburu. Kita nak awet tina dia rasa dia. Nah, Nabi dia sebut Khadijah telah mati dah, dari kubur dah. Aisyah ni pun berasa mari dan cemburu lagi. Dia kata tidak tahu nak ambil. Kaca dia sebut Khadijah waktu Khadijah sudah mati dah. Dan Allah Ta'ala telah ganti Khadijah dengan orang yang lebih molek, lebih baik lagi daripada Khadijah, iaitu aku. Jangan dia sebut lagi. Nah, Nabi jawabnya kerana aku sebut Khadijah ni, kerana dia kata dialah orang-orang yang mula beriman dengan aku. Dialah habis harta untukku. Dengan dialah aku boleh direzekikan oleh Allah beberapa orang anak ni boleh. Dan isteri-isteri lain tak ada siapa dia boleh anak. Mereka Maryam Al-Qibtiyah sebagai ibu bagi Nabi, ibu bagi Ibrahim AS. Ni orang boleh dengan Khadijah. Sebab itulah dengan pengorbanan Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi ni,
Dia kata dalam hadis, afdalun nisa'i ahli jannah, ahli syurga orang tino mak jadi molek sekali, mak afdal sekalinya Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, anak Nabi sendiri. Lepas tu orang zaman dulu, yaitu Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Asiyah dia duduk sekali dengan Fir'aun, jadi isteri Fir'aun. Fir'aun pada masa itu dia mengaku jadi Tuhan. Tapi Asiyah dia tak berimej dengan Nabi, dengan Fir'aun. Dia berimej dengan Allah. Dia berimej dengan Allah dalam keadaan Allah imej yang kuat. Walaupun untuk laki dia Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam dia. Dia kata, sebaik-baik orang tinggal di akhirat nanti Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Asiyah. Asiyah ni isteri Fir'aun. Untuk laki jahat mengaku jadi Tuhan, tapi bini orang yang berimej orang dulu. Dan akhir sekalinya Maryam binti Imran, bapa Nabi, ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan itu kelebihan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pada tahun yang ke-10 ni juga Abu Talib mati. Kita mari dengar sikit bagaimana Nabi muamalah dengan saudara dia, saudara dia hampir 40 tahun. Dia kata an Sa'id bin Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada 'indahu Aba Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Nabi apabila dia dengar khabar kata Abu Talib, saudara dia letih nak mati, Nabi pergi ziarah dia. Di ziarah rumah saudara dia Abu Talib. Dia kata, "Fawajada 'indahu Aba Jahl." Pergi sapa di rumah Abu Talib, tiba-tiba duduk sekali, duduk jaga, duduk tunggu Abu Talib, ada dua orang. Iaitulah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini orang adik-adik Abu Jahal kata, orang menentai Nabi sehebat-hebat. Abu Jahal dan Abu Sufyan bersama lagi, tapi Abu Sufyan ada dua orang. Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Dia kata, asyaddu Quraisy adawatan li Rasulillah. Orang Quraisy jadi setetu nama satu pada Nabi, orang. Ia tertunuh di kepala Abu Talib. Lalu tu Nabi kata, "Hai ammi, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah." Mengucaplah kalimah la ilaha illallah. Abu Talib berhenti, Nabi pergi jumpa. Tujuannya nak ajar kalimah, nak ajar Abu Talib supaya akhir kali dengan kalimah la ilaha illallah. Dia kata, "Hai ammi, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah." Ucaplah kalimah la ilaha illallah. Kalau kita tak mengucaplah la ilaha illallah, jadi akhir kali belum mati. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimah ni aku boleh berhujjah dengan Allah di hari akhirat nanti. Nah, dengan kalimah thayyibah inilah manusia akan dapat masuk syurga. Jadi saya Nabi kepada Abu Talib, dan Nawi usaha juga Nawi Abu Talib boleh mati dalam kalimah. Tiba-tiba Abu Jahal dia kata, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah dia kata, "Atallahu an millati Abdul Muttalib." Dia kata kepada Abu Jahal, dia kata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, mu nak tinggal agama tu nenek moyang kita. Agama semua berada, agama semua tekun. Mu nak tinggal agama, mu nak ambil agama Nabi, mu nak bawa agama Muhammad kan?" Jadi berebut nak mengucap kepada Abu Talib. Nabi ajak Abu Talib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Pak saudaraku, ucaplah la ilaha illallah. Pergi mati dengan akhir kalian ini. Tapi Abu Jahal dia ajar juga mengucap. Dia suruh mengucap lagu mana? Ala millati Abdul Muttalib. Ala millati Abdul Muttalib. Mengikut agama Abdul Muttalib, agama cik kita, agama semua bala. Jangan tinggal agama semua bala.
Mukna nak mati, mukna kata ala millati Abdul Muttalib. Ajar mengucap dengan dia Abu Jahal. Nabi ajar mengucap dengan dia la ilaha illallah. Dia guru. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha. Maka sentiasalah Nabi duduk betang ajar Abu Talib mengucap, duduk hajar dia mengucap, duduk hajar dia mengucap. Dua orang itu pun suka juga. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah suka juga. Dia ajar dengan dia ala millati Abdul Muttalib. Dia tengok ni. Mana mati mengikut agama Abdul Muttalib semua bala. Pakat ada Cina mengucap Nabi Abu Talib masuk agama masing-masing. Akhir dia kata hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahu ala millati Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Sehingga akhir Abu Talib tak boleh nak mengucap ikut Nabi. Dia akhir kali dengan ala millati Abdul Muttalib. Tak ada akhir kali dengan mengucap syahadat. Apabila dia akhir kali dengan ala millati Abdul Muttalib, Rasulullah kata, wallahi demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku nak minta ampun daripada Allah supaya ampun dosa Abu Talib. Kerana dia seorang yang sangat-sangat berjasa kepada agama Islam, kepada Nabi dan sahabat-sahabat dulu. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ini panggil asbab nuzul. Ayat Quran itu kadang-kadang setengah-setengah ayat itu yang ada sahih dia. Malaikat waktu wahyu itu ada sebab. Jadi turun ayat ini maknanya lagi Nabi jangan minta ampun kepada orang kafir walaupun kaum kerabat sendiri, walaupun orang-orang sendiri. Nah di sinilah kita dengan orang Islam tidak boleh nak minta istighfar kepada siapa sahaja orang yang bukan Islam. Nak kata Allahumma ighfir lahu tak boleh. Nah, kalau doa dia bukan orang bahasa kita, bukan orang Islam, tak boleh kita nak kata Allahumma ighfir lahu. Kerana Nabi Allah Taala lagi Nabi minta ampun kepada Abu Talib. Turun ayat Quran lagi. Maka lin nabi wal ladina amanu tak sesuai tak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman. Ayastaghfiru lil musyrikin. Bahawa dia minta ampun daripada Allah untuk orang musyrikin, untuk orang kafir tak boleh. Kemudian turun pada itu wa anzalallahu fi Abi Talib. Allah Taala turun ayat Quran lagi dia kata innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Masalah hidayah seseorang yang hamba Allah nak boleh mengucap dua kalimah tu bukan duduk di tangan Nabi dah. Duduk di hidayah kepada Allah. Sebab itulah ulama dia bagi hidayah ni kepada dua hidayah. Satu dia panggil hidayah taufik, yang dua dia panggil hidayah irsyad. Kita berdoa 17 kali sehari dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang sebenar kepada kita. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang sebenar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau beri rahmat kepada mereka. Iaitu jalan-jalan Nabi, jalan-jalan salihin, jalan-jalan salihin, jalan-jalan syuhada. Kita berdoa. Jadi dalam Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, ya Allah bagi taufik dan hidayah kepada jalan yang sebenar. Taufik dan hidayah dia ada bagi dua. Bagaimana kata tadi, dia bagi satu hidayah irsyad, dua hidayah taufik. Ayat innaka la tahdi man ahbabta mu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kasih. Kepada Nabi ketika Nabi berziarah Abu Talib. Maknanya Nabi sendiri pun dia tak boleh beri hidayah kepada orang. Tak boleh beri hidayah taufik. Ya, hidayah irsyad ni maknanya orang royak jalan kita, jalan baik kita nampak. Kemudian bagi hidayah taufik pula, jalan baik orang royak kita tu kita boleh beramal. Itu bagi hidayah taufik. Kalau kita nampak saja benda baik, misalnya kita tahu, kita reti, kita faham kata
sembahyang berjemaah ni boleh pahala 27. Tapi orang yang erti, orang apa yang kata sembahyang jemaah boleh pahala 27 kali ganda tu, dia tahu saja, dia buat, dia tak boleh nak buat. Ini dia panggil orang ada hidayah irsyad saja, tapi tak ada hidayah taufik. Bila boleh hidayah taufik? Bila dia tahu kata sembahyang tu boleh pahala banyak berjemaah, lepas tu dia boleh buat sembahyang. Ini orang panggil orang dapat hidayah irsyad dan taufik sekaligus. Jadi masalah hidayah irsyad ni boleh beri semua. Nabi boleh bagi hidayah kepada umat dia. Orang-orang alim, orang-orang untuk guru dia balik boleh goyak jalan molek. Tapi Nabi boleh buat atau tak boleh buat apa? Jalan molek ni goyak itu duduk di tangan Allah. Dia bagi hidayah taufik ni duduk di tangan Allah. Hidayah irsyad ni duduk di Nabi dan para anbiya, para nabi dan para ulama. Nah, sebab itulah kita tengok banyak Nabi Nuh dia nak jadi Nabi, tapi anak dia tak boleh hidayah taufik. Anak dia tahu kata menyalahi dakwah kepada Nabi Nuh. Tak turut undang-undang Tuhan di masa Nabi Nuh. Anak dia tahu, anak dia reti, tapi dia boleh turut Nabi Nuh juga. Dia panggil tak ada hidayah taufik. Dia boleh hidayah irsyad saja. Begitu juga Nabi Ibrahim dengan pak dia. Dan anak boleh hidayah taufik dan irsyad, tapi pak dia tak boleh hidayah. Bukan pak dia tak tahu kata salah semua perkara. Ayah Nabi Ibrahim dia tahu, tapi dia tak boleh turut sebagaimana anak Nabi Ibrahim jadi rasul. Dia panggil tak boleh hidayah taufik. Sebab tu kita tak ada pelik dalam dia ini. Kadang-kadang seorang ayah, seorang alim, tapi anak tak turut dia, tak turut ayah, tak perlu. Karena masalah hidayah. Hidayah taufik duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adapun hidayah irsyad duduk pada nabi-nabi. Nah, itulah makna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi, tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kasihnya itu Abu Talib, hanya Allah saja. Jadi Abu Talib mati dalam keadaan kafir, Tuhan tak beri hidayah dia. Nabi nak beri hidayah dia tak boleh. Cuma dihajar riwayat itu. Soalannya, apa Nabi kaca dia dulu ucap kepada Abu Talib? Ucap dia mati. Jadi, ini Nabi dalam hadis yang lain dia bayang, orang nak mati ni dia ada hadis sebelum kita mengucap. Hadisnya, hadis riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Adalah talqin. Talqin ni makna ajar. Ajarlah orang yang ada letih dekat nak mati di kalangan kamu tu dengan la ilaha illallah. Dan satu hadis lagi Nabi kata, "Man kana akhiru kalamihi bi la ilaha illallah, wajabat lahu jannah." Siapa dia boleh akhir kalam dengan kalimah syahadat la ilaha illallah, wajib masuk syurga dia. Dengan sebab hadis inilah Nabi dia suruh semasa Abu Talib nak mati, dia dituduh mengucap kepada Abu Talib. Daripada sini ulama kata, sunat bagi orang yang hidup apabila tengok keadaan orang yang letih nak mati, dia tolong mengucapkan. Tolong mengucapkan. Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Adalah kamu ajar orang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Jadi daripada tujuan inilah Nabi berjumpa dengan Abu Talib pak saudara dia, supaya pak saudara dia mati dalam kalimah boleh masuk syurga. Tapi takdir Allah juga, Allah Taala tak bagi hidayah taufik pada dia. Daripada hadis yang kita dengar tadi, banyak ulama dia ambil hukum. Nanti kita nanti kepada hukum sikit sebanyak. Ulama kata, an-nasab walau ittasala bir rasul la yanfa' sahibu inda Allah. Keturunan ni, walaupun orang keturunan Nabi dekat sekali dengan Nabi, tapi kalau tidak ada iman, kalau tidak ada amalan, tidak bermanfaat. Tak boleh buat apa sekali. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi pada masa Nabi, Abu Talib ni. Tak ada apa saudara. Adik-adik ada Nabi kita. Ada apa saudara. Jadi Abu Talib ni orang yang paling dekat sekali masa Nabi hidup. Paling dekat keluarga Nabi dengan Nabi. Maka walaupun Abu Talib paling dekat
keturunan dia dengan Nabi sebagai pok saudara ataupun pok nakil, dia kata tidak boleh beri nafkah apa masalah keturunan. Tuhan tidak kira keturunan Nabi ke keturunan orang alim ke keturunan apa dia tak kira dalam agama. Dia kira apa? Dia kira iman dan amal. Nah, dalam hadis dia kata, "Man batta'a 'amaluhu lam yusri' nasabuhu." Siapa dia lewat amalan dia, tidak cepat oleh keturunannya. Maknanya, kalau amalan tak ada, kalau iman tak ada, walaupun keturunan Nabi, dia tidak beri nafkah pada dia keturunan. Nah, dia tak kira. Kita tengok bila keturunan apa? Bila tu kafir Nabi yang kita panggil tu bila lebih besar daripada bila. Tu kafir Nabi itu tak ada penerima dengan Nabi. Satu. Yang dua, orang hamba okey pula. Orang hina dalam masyarakat. Tapi dengan dia ada iman, dia ada amalan, hingga boleh masuk syurga. Nabi dengar dulu dia bila berjalan dalam syurga. Belum masuk syurga lagi Nabi dengar dah. Tapak kaki bila berjalan dalam syurga. Ini orang kata bila tak ada hubungi apa dengan Nabi. Adapun Abu Talib ada hubungi apa dengan Nabi. Itu ayat kata dia tak kira keturunan. Agama kita dia tak kira keturunan. Dia kira iman dan amalan. Siapa dia keturunan hina segala mana pun, tapi dia ada amalan, dia ada iman, dia boleh di peringkat tinggi dalam syurga. Tapi siapa dia rapat dengan Nabi segala mana pun, kalau tak ada iman, tak ada amalan, dia mesti masuk neraka. Macam Abu Talib. Abu Talib ni masuk neraka waliyatubillah. Nah, karena Tuhan tak bagi taufik dan hidayah kepada dia. Daripada hadis ini juga yang ayat kepada kita kelebihan orang yang mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi kita ni kena terima kasih, kena syukur banyak boleh dalam duduk dalam golongan orang yang boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Tengok kalau kita banding dengan Abu Talib, tak ada yang mati kita. Dia orang Nabi lagi dan dia punya banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia tolong Nabi kepada orang ramai sehingga Nabi umur 50. Abu Talib mati Nabi umur 50. Nah, dia tolong Nabi. Sehingga situ pun tidak boleh nafkah kali ya tak boleh. Tapi kita ni alhamdulillah tak ada kenangan dengan Nabi. Kita boleh mengucap 2 kalimah syahadat, alhamdulillah. Nah, Ibnu Hajar dia kata lagi, kok saudara Nabi pada masa Nabi itu ia ada fakir. Dia tak dia pelik sikit. Dia kata kan masa pelik ni. Dia kata bagaimana? Masa Nabi kita hidup dia ada kok saudara fakir. Abu Talib. Nah, Abu Talib Asadi. Yang kedua, Abu Talib nama dia Abdul Manaf. Nama dia semua Abdul Manaf, tapi nama belaka dia Abu Talib. Abdul Manaf ni makna hamba kepada belaka yang bernama Manaf. Orang tak bersemua masa dulu. Walau besar nama dia Manaf. Jadi orang yang kafir musyriki yang tak hamba belaka nama Manaf. Abdul Manaf. Nah, itu Abu Talib. Yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab itu saudara Nabi juga. Nah, Abu Jahal ada kenangan. Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza. Abu Lahab nama panggilan, nama sungguhnya hamba kepada belala nama Uzza. Uzza ni belala besar juga di zaman jahiliyah oleh semua. Tapi kalau tu dia tak nama Abdul Uzza, hamba kepada belala Uzza. Dia kata dua orang Abu Talib bin Abu Lahab dan yang tiga bapa saudara Nabi juga Hamzah bin Abdul Muttalib atau Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Allah ni dia kata hak nama hamba kepada belala sani Abdul Manaf iaitu dan Abdul Manaf tadi, Abu Talib tadi dan Abdul Uzza Abu Lahab tadi tak masuk Islam. Hak nama Islam dah tu masuk Islam. Hamzah dengan Abbas masuk Islam. Jadi pak saudara Nabi pak orang masuk Islam, orang mati dalam kafir. Abu Talib mati dalam kafir. Abu Lahab mati dalam kafir. Dua orang lagi mati dalam Islam, masuk Islam. Hamzah dengan Abbas, pak saudara Nabi kita itu. Pak orang masa Nabi itu. Nah, ayat belaknya dia kata, belak di mana? Belak di nama yang buka Abdul Uzza, Abdul Manaf, hamba kepada belala itu. Inilah salah satulah
nama-nama yang kita nak letak anak kita tu, dia ada tafaul juga. Tafaul, maknanya kalau kita letak nama molek, insya-Allah anak-anak kita akan jadi molek. Kalau letak nama tak molek, boleh jadi anak kita akan jadi tak molek hati. Ya ada tafaul dalam tak nama. Sebab tu kita letak nama anak-anak kita tu jangan letak nama sesuai dengan makna dia kan. Kadang-kadang kita fikir tak nama anak, fikir nama mesti sedap panggil, mesti sedap dengar. Tapi arti dia tu apa kita tak tahu. Nah, ini kerana nama ni dia boleh tafaul je kan. Yang seterusnya daripada yang kita lagi, oleh kerana Abu Talib dia berjasa kepada Nabi kita lebih kurang 40 tahun. Abbas, tak saudara-saudara lagi itu dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bisyai'in? Boleh tolong dah Abu Talib dia mati tak boleh macam. Tak saudara dia masuk Islam. Abbas, dia pernah tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bisyai'in? Boleh beri nafa'at dah? Kana yahuduka wa yadbaq laka, dia jaga kamu, dia pokok kamu. Nabi jawab kata na'am. Huwa fi dhahdanin min narin. Mana di kalangan ahli neraka semua tu, orang yang paling ringan azab sekali adalah Abu Talib. Di akhirat esok, semua ahli neraka, orang yang paling ringan azab sekali ialah Abu Talib dengan syafaat Nabi. Tapi tak boleh dan syafaat keluar daripada neraka. Cuma boleh syafaat pada kata azab neraka yang paling ringan sekali Allah Ta'ala akan azab Abu Talib. Nah, itu pada tu ya syafaat mak Nabi boleh tolong. Dan seterusnya dia kata ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah ila Allah. Ada 5 ayat kepada kita juga usahanya Nabi di masa Mekah dulu ajak orang masuk agama Allah. Dan sebab tu dia kata kalau orang seorang masuk agama Allah lebih baik daripada umrun na'am lagi. Lebih baik daripada upah Allah mahal sekali bagi orang Arab dulu. Dan dia tak ada kereta kapal seperti kita lah ni. Jadi yang dia paling suka sekali untuk warna merah, umrun na'am. Nah, dia balik di sini kita boleh ajak orang, boleh dakwah orang sore lebih baik daripada kereta ping kalau kita lah. Nah, itu lebih kita ajak orang. Yang seterusnya dia kata faturatis suhbatis sayyi'ah. Ada ini juga ulama fiqh dia kata bahaya orang bersaing dengan orang yang jahat. Bahaya lagu mana? Abu Talib tak boleh mengucap 2 kalimah syahadat tadi kerana dia rapat dengan Abu Jahal. Dia sampai akhir kalam dia tak boleh mengucap dengan 2 kalimah syahadat kerana Abu Talib dia rapat dengan Abu Jahal sah. Jauh turut saing tinggal agama. Demikian juga dia kata kita hidup di atas dunia ni supaya kita hidup dengan keredaan Allah, kita kena bersaing dengan orang pandai pilih saing. Kalau kita bersaing dengan orang beriman, kita akan jadi orang beriman. Kalau kita bersaing dengan orang rajin bersujud, kita akan jadi orang rajin bersujud. Kalau kita bersaing dengan kaki judi, kita akan jadi orang judi. Kalau kita bersaing dengan orang masuk karaoke, kita juga akan jadi orang masuk karaoke. Nah, kalau kita saing dengan orang alim, kita juga akan jadi alim. Kalau kita saing dengan orang juru, kita juga akan jadi orang juru. Yang ini daripada tadi. Abu Talib tak boleh mencah kerana dia rapat dengan Abu Jahal. Abu Jahal kita tunggu dan tak mati. Semuncak itu agama dia. Ya, sebab saya rapat itulah dia jauh rela tinggal agama itu usaha. Demikian juga hidup kita lah. Kita nak hidup selamat, kita kena pandai pilih sahaja. Saya orang beriman, saya orang soleh, saya orang alim, kita akan jadi orang beriman, kita jadi orang soleh, kita jadi orang alim. Nah, atau saya itu penting.
Dan seterusnya, ulama dia ambil kupasan daripada hadis tadi lagi. Dia kata, laisa bil darurah an yastajiba al-mad'u lid-da'i. Fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dzalik lam yustajab lahu. Masalah kita ajak orang baik, lari orang jahat. Jadi Nabi dia ajak kepada Abu Talib ni seolah dia ajak dia orang baik. Kita ajak orang baik ni kita tak mesti orang kena dengar kata kita. Kita tugas kita ajak orang baik, lari orang jahat. Tu ya. Dia kata kalau kita diroyak dan mau tak pakai kita tak sembahyang dah. Dia suruh diroyak, dia suruh diajar. Masalah taufik tu di tangan Allah sendiri. Masalah Nabi dia nampak, Nabi dia boleh buat kebaikan, jalan yang sebenar dia nak lalu tu, patut dia atas Allah. Wajibkan kita kena diajar dia, kena diseru dia, kena didakwah dia. Itu semua tu ulama dia ambil daripada tadi. Kata dia lagi, dia kata kalau Abu Talib tadi dia mengucap. Abu Talib sekiranya Nabi dia ajak Abu Talib boleh mengucap, Abu Talib akan masuk syurga dengan tidak sembahyang walaupun satu rakaat. Masuk syurga dengan tidak buat rukun Islam sahih. Ya, sebab dia masuk dalam usul. Kerana masa nak buat amal ibadat tak ada. Macam Nabi pernah diziarah oleh Yahudi. Dia ada budak waktu jadi khadim kepada Nabi oleh Yahudi. Ulang Yahudi. Anak orang Yahudi dia pernah berkhidmat kepada Nabi. Dia jadi perancang Nabi ada juga. Maka satu ketika Nabi dengar kabar kata budak tadi sakit. Nabi Gizarah rumah orang Yahudi tadi. Dia kata aslim, masuk Islam. Budak orang Yahudi tadi nak tengok kepada mak dia, pak dia. Nak minta izin pak dia boleh tidak mengucap dia tak nak mati masuk Islam. Pak dia kata apa Abul Qasim, mutaat kepada Bapak Qasim. Bapak Qasim ini gelar Nabi kita. Karena anak Nabi hak sulung mula-mula dengan Khadijah tu nama dia Qasim. Lalu tu digelar Nabi kita Abul Qasim, Bapak Qasim. Jadi orang Yahudi tadi dia kata mutaat kepada Abu Qasim, mutaat kepada Nabi. Akhirnya dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati serta-merta. Nabi kata budak ni masuk syurga dengan tak pernah semaya satu rakaat, tak pernah baca Quran satu kalimat. Karena masa tidak diizin untuk dia beramal. Abu Talib boleh menjadi juga. Kalau dia boleh mengucap dia akan masuk syurga selalu. Tapi masalah taufik dan hidayah daripada Allah, bukan di tangan Nabi hidayah taufik. Daripada hadis tadi juga dia kata silatul arham walaupun kafirun. Hubungi orang Islam yang kafir, kalau kaum rapat boleh diziarah walaupun dia kafir. Anak masuk Islam misalnya, mak dia dalam kafir, kena dihubung. Terutama kalau kita ada harapan nak dakwah dia nak ajak dia masuk Islam. Kita kata apabila anak masuk Islam, mak dia dalam kafir, kita hubungi tak, dia boleh diziarah. Banyak Nabi diziarah, Nabi diziarah Abu Talib ni, Abu Talib dalam kafir. Diziarah orang Yahudi duduk dalam kafir. Tidak jadi manik apabila kita masuk Islam. Hubungi keluarga yang tak tentu lagi. Kena diziarah. Tapi nak istighfar pada dia tak boleh. Itu ya. Daripada hadis tadi juga al-mahabbah an-nafi'ah hiya al-mahabbah al-imaniyah. Ada dalam satu hadis lain yang berkata kita ni tidak berimej sebenar-benar imej kalau kita tak kasih kepada saudara kita supaya kasih kepada diri kita sendiri. Setiap orang imej dia tak sempurna kalau dia tak kasih kepada saudara dia supaya dia kasih kepada saudara dia diri dia sendiri. Tapi kasih di sini dia bagi hubbul imani, kasih besi imej, bukan kasih besi mata benar dunia. Kalau mata benda dunia ni tak boleh jadi kita nak kasih kepada anak demo supaya nak kasih kepada anak kita. Kita beri anak kita 10 kok, beri anak demo 2 kok. Kalau kita beri anak kita 40 kok, beri anak demo 4 kok. Tak so kita nak beri anak kita 10 kok, beri anak demo 10 kok, itu tak boleh jadi. Sebab manusia dia kasih kepada anak dia sendiri dengan anak orang lain.
Tapi Nabi kata tak sempurna iman itu, melainkan kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri sendiri. Kasih biasa mana? Kasih biasa iman. Maknanya kita alhamdulillah boleh semaya boleh buat amal ibadat semuanya. Kemudian saat kita tu tak mari sujud, tak boleh semaya gitu-gitulah agama. Kita rasa saya dia nak dia boleh semaya semua kita. Kasih biasa itu aja. Ada pun benda dunia ni tak ada apa. Tak, tabiat manusia benda dunia ni kasih kepada dia daripada orang lain. Kalau kasih benda dunia tu maknanya kita tak ada siapa dia sempurna dunia. Tapi ulama dia kait lagi dikata minal khair, daripada kebaikan. Maknanya kita boleh buat kebajikan, kita boleh sembahyang, kita boleh zikir, kita boleh buat ibadat. Kita kena kasih saudara kita, dia boleh sembahyang, boleh zikir, boleh buat amal ibadat sempurna kita. Itu baru orang sempurna. Daripada ini juga dia kata disyaratkan talqin walau kana al-mayyit kafiran li hadis Abi Thalib. Talqin ajar orang muncak ni bukan ajar orang Islam kita saja. Misalnya kita pergi jumpa dengan orang kafir dia nak mati. Jumpa dengan orang bukan agama Islam, belakang tu duduk tepi danau, letih nak mati, kita orang lagi jumpa. Sunat kita perlu mengucap dia, mudah-mudahan dia boleh mengucap walaupun orang kafir. Ajar mengucap ni bukan arti orang Islam kita saja, umum. Manusia mana berletih nak mati, kalau tak ada orang kita pergi jumpa mula-mula pertama sekalinya kena buatnya ajar dia mengucap. Hatta orang kafir pun support sunat bagi orang Islam. Jadi macam mana kalau kita pergi ajar dia mengucap, takdir Allah buka hati dia boleh mengucap, dan kalau sah kita dan dia pun boleh masuk syurga. Bukan khusus pada orang Islam kita saja. Masalah talqin lagi. Jadi talqin ni hak waris di dalam hadis Nabi kata laqinu mawtakum la ilaha illallah. Muajar orang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Kalau kita tambah Muhammad Rasulullah boleh juga. Dan ucap ni la ilaha illallah saja ke Muhammad Rasulullah. Nabi wayahnya dan ucap ni dikajarnya la ilaha illallah. La ilaha illallah saja. Itu hadis ni. Dan hadis lain lagi pun dia kata maka ada akhir kalami minat dunia la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tak ada Muhammad Rasulullah yang ucap. Tapi dia kata kalau dicampur di antara dua syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tu dikira akhir kali dengan 5 syahadat itu. Tak apa juga kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah campur dua. Tapi hak nak moleknya la ilaha illallah saja. Kalau Muhammad Rasulullah pun dikira 5 syahadat. Imam Nawawi dia ada ajar. Masa kita nak ajar orang ucap, dia kata bagaimana? Dia kata wa karihul iktsara alaihi wal muwalati. Makruh kita ajar ucap orang dengan berturut-turut. Al-iktsar ajar banyak doa atau berturut-turut. Kita ajar yang ucap ni jangan ajar berturut-turut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ini jangan. Dia suruh pergi di cuping dengan dia la ilaha illallah. Senang. Dia boleh mati kami ni la ilaha illallah. Senang. Dia nak target tu. Dia kata kalau kita baca sambung dengan tertib dengan mualah mana la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh nanti kepada dia tu bukan cara. Ibn Nawawi ada cara mengucap kepada orang yang dekat mati. Dia kata wa idza qalahu marratan la yukarriru alaihi. Apabila orang yang mati tu boleh mengucap dah, kita diajar dia la ilaha illallah, dia pun kata dulu la ilaha illallah.
Boleh kata la ilaha illallah, berarti tak boleh apa? Berarti apa? Nah, jangan kita tambah la ilaha illallah. Kita ajar sekali, tak boleh. Ajar yang dua, boleh dia ucap. Hak yang tiga tak sahaja, ada bias. Mereka dia kata, illa an yatakallama ba'dahu bi kalamin akhar. Mereka orang yang nak mati itu yang ucap dia, lepas tu gitu baik terima lain. Lain daripada la ilaha illallah, kita pun ajar dulu. Ajar pula yang ucap boleh. Orang yang ucap boleh itu berarti. Mereka kita dengar yang gitu baik terima lain pula. Itu baik terima lain pula, ajar ucap pula. Tak betul. Nah, ini yang dikoyak cara oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini maklumlah oleh Bintang Nigo dalam mazhab Syafi'i kita. Berdebel, oleh pakar dia. Dalam hadis tadi, orang yang hati kala dengan la ilaha illallah boleh masuk syurga. Soalannya, banyak lagi orang Islam mati tak boleh mengucap. Lagu mana dia boleh masuk syurga dia? Nabi kata siapa dia hati kala dengan la ilaha illallah wajib syurga. Soalannya kalau orang mati tak boleh mengucap, tak boleh nak mengucap, tak boleh nak hati kala dengan la ilaha illallah. Lama lagi, berapa orang mati dapat mengucap dua kalimat syahadat? Ada lama lagi orang mati tak boleh mengucap. Nak kira lagu mana? Yang tak boleh mengucap lama lagi itu masuk syurga tak masuk syurga? Ini yang jawab juga. Dia kata, bukan maknanya orang tak boleh mengucap akhir kala dengan la ilaha illallah tak boleh masuk syurga tak. Ini salah satu alamat, salah satu pencermin, salah satu tanda kata orang nak bahagia dunia nak akhirat, nak seni lepas mati, nak boleh masuk syurga. Orang bertuah mati tak boleh masuk syurga ialah orang yang dapat mengucap dua kalimat syahadat akhir kala. Satu daripada alamat. Berarti kalau orang tak boleh mengucap akhir dekat dia nak mati, bukan berarti dia tak boleh masuk syurga tak. Boleh jadi dia ada amalan-amalan lain lagi buat boleh dia masuk syurga. Bukan nabi orang tak boleh mengucap dua kalimat syahadat tak boleh masuk syurga dah. Maknanya supaya Nabi kata orang mati syahid terampun dosa dia semua. Bukan berarti kata orang tak mati syahid tak ampun dosa. Terampun dosa orang tak mati syahid pula dengan kebaikan anak dia buat. Cuma supaya ni lah. Kalau Nabi kata orang mati syahid ampun dosa. Bukan berarti orang yang tak mati syahid itu Tuhan tak ampun dosa dia tak. Dia Tuhan ampun dosa dia dengan melalui ibadat-ibadat lain. Ini pun mati dengan akhir iman ni satu pencermin, satu tanda kata orang ni orang bertuah akhirat Islam yang syurga. Bukan makna kata orang tak boleh mengucap dua kalimat syahadat tak boleh masuk syurga tak. Satu pencermin. Sebab kita tengok dia dengar orang alim sendiri pun ada juga orang yang ada bapa, ada orang alim mati tak boleh mengucap dua kalimat. Mati dengan tak dapat mengucap dengan dua kalimat syahadat. Bukan berarti kata tak boleh masuk syurga dia. Bukan dia boleh masuk syurga dengan amalan-amalan lain. Ini sebagai satu dia kata wahidatun min alamati husnil khatimah. Orang boleh mengucap di akhir kala dekat mati ni salah satu daripada tanda orang mati dengan molek. Sebab ada juga orang mati malam Jumaat dibebaskan daripada azab kubur. Walaupun duk khilaf di antara ulama hadis. Setengah kata sahih, setengah kata tak sahih. Ala kulli hal, bukan maknanya orang yang mati malam lain daripada malam Jumaat kena azab kubur belaka tidak. Salah satu daripada alamat orang yang mati malam Jumaat dan salah satu kelebihan dia lepas daripada azab kubur. Berarti jangan pernah kata orang mati malam Rabu, malam Khamis, malam lain ni kena azab kubur belaka tidak. Itu salah satu tanda. Begitulah hadis yang kita dapat dengar pada malam ini. Sikit banyak mudah-mudahan kita boleh ambil pedoman. Rasulullah ni adalah pedoman kita. Kita baca kita.
Kita kena berjalan untuk kita baca dia turun suluh kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia kata bangkitkan Nabi ini untuk bagi rahmat kepada kita. Rahmat besar kita ada Nabi. Kalau tak ada Nabi, siapa dia nak duduk jalan oleh kita tak ada. Rasulullah SAW saja orang yang bersuluh jalan oleh kepada kita. Sebab itulah dalam Al-Fatihah kita baca tu, minta Tuhan tolong tunjuk jalan yang senang. Jalan mana? Jalan yang senang, jalan yang Nabi-Nabi kita buat. Sebab itulah perlu kita dengar sejarah Nabi ini sebanyak mungkin. Nabi semaya lagu mana, Nabi puasa lagu mana, Nabi tidur lagu mana, Nabi makan lagu mana, Nabi jalan lagu mana, Nabi duduk lagu mana, Nabi duduk dengan isteri dia lagu mana, Nabi semaya sunat lagu mana, Nabi semaya fardu lagu mana, Nabi baca Fatihah lagu mana. Gapo kata zikir Nabi kata, ini kena duduk dalam otak kita lah. Dengan inilah kita akan dapat kepada Allah dan syurga di akhirat nanti. Yang pada ini sebenarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata sini mutlakkan, tak ada kena masuk tanya tuan. Kita pergi jumpa dia bersemi tepi tembok, belakang kereta, belakang motor misalnya, duduk tengah. Tak ada kena tanya masuk sudah. Maka ini tinggal dia, la ilaha illallah. Dia baca salah. Tak ada kena tak tanya tuan. Dia kata mutlakkan, walau kana kafiran. Dia kelima syahadat ni dia kena masalah. Kalau kita terjemuh dengan bahasa Sia, dia tak jadi kelima syahadat. Dia kena masalah. Nah, kalau kita mengucap dia bagi belajar dari ucap Allah, dia tak lagi mengucap dia tak lagi kelima syahadat. Syahadat ni dengan lafaz. Nah, itu besar lafaz. Bahasa Islam kena. Nak masuk Islam dengan kelima syahadat. Nak mati dengan kelima syahadat. Tengah tu pun kena syahadat. Kelima syahadat ni ambil daripada beranak sehingga mati yang selain kubur. Tengah-tengah tu. Tengah beranak masuk dalam kubur tu. Syahadat jangan jadi punah syahadat. Kelima syahadat tu jangan jadi punah. Punah apa? Giwat, punah syirik. Punah syahadat kita. Kena mengucap semua. Kena jaga kelima syahadat ni, jaga. Kalau kita masuk Islam, ambil sejak dia masuk Islam sehingga pada dia mati kena jaga. Budak baru anak ajar dia masyarakat ni sehingga dia mati oleh Islam dan tak apa. Dia tak ada mengucap dia pakai Islam melalui keluarga dia. Kalau dia bukan oleh Islam lagi, mengucap wajib mengucap. Baru jadi dikira oleh Islam.